Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalum penghargaan saya ulurkan buat yang dihormati Puan Zuraini binti Muhyiddin, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya hadirin sekalian. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ini. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk kesan yang berlaku kepada masyarakat di Malaysia akibat pandemik COVID-19. Para hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklumkan, sejak awal tahun 2020, negara kita telah diuji dengan penularan wabak virus COVID-19. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, wabak coronavirus ini boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan, spektrum gejala daripada selsema biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Virus ini dikategorikan sebagai penyakit berjangkit yang merebak melalui populasi manusia dan merentasi kawasan luas hingga melepasi sempadan negara dan benua, malah ke seluruh negara. Pandemik COVID-19 ini memberikan kesan yang teruk terhadap masyarakat seperti kehilangan pekerjaan, perhimpunan agama tidak dibenarkan, pembelajaran secara atas talian, ketidakstabilan emosi masyarakat di Malaysia dan kes kematian akibat COVID-19 meningkat. Para hadirin yang dihormati sekalian, kes di Malaysia telah meningkat secara drastik. Kesan yang pertama yang akan saya bincangkan adalah sebahagian masyarakat hilang pekerjaan. Hal ini kerana Perdana Menteri telah mengambil langkah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun dikenali sebagai PKP dan rakyat dinasihatkan untuk terus kekal berada di rumah dan pergerakan di luar rumah dihadkan dan sektor-sektor seperti perniagaan, perindustrian, sektor pelancongan dan lain-lain diarahkan untuk tutup serta-merta. Disebabkan penutupan sektor-sektor ini, ekonomi di Malaysia semakin merudum dan majikan terpaksa mengurangkan pekerja disebabkan tidak dapat membayar gaji pekerja yang tertunggak. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Ia bermaksud masyarakat mengalami kehilangan pekerjaan sekaligus mereka hilang sumber pendapatan dalam meneruskan kehidupan dan menyara keluarga. Selain itu, kesan kedua kepada masyarakat di Malaysia akibat pandemik COVID-19 ialah perhimpunan agama tidak dibenarkan. Ia bermaksud orang lelaki tidak dibenarkan untuk menghadiri solat Jumaat, tiada majlis ilmu dan agama diadakan secara bersemuka dan tiada solat berjemaah yang dibenarkan di masjid ataupun surau. Pada mulanya, ramai yang membantah tetapi dengan adanya mufti agama di negara kita yang cuba menjelaskan mengenai penyakit yang berjangkit ini, ramai masyarakat cuba untuk memahami dan menerima. Terdapat dalil syarak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke suatu tempat itu. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada para hadirin yang dikasihi, seterusnya, kesan yang ketiga adalah melibatkan para pelajar di mana mereka terpaksa melalui pembelajaran secara atas talian. Ia bermaksud pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan pelajar IPT diarahkan untuk belajar secara atas talian kerana kesemua sekolah dan institusi tidak dibenarkan beroperasi. Hal ini amat menjejaskan reputasi akademik
terutama bagi pelajar yang mengalami masalah rangkaian internet yang lemah. Oleh itu, terdapat segelintir pelajar yang tidak dapat menghadiri pembelajaran secara atas talian. Hal ini sangat membimbangkan dan kadar kecemerlangan akademik di Malaysia menurun. Di samping itu, kesan terhadap emosi masyarakat juga kian meningkat. Ini kerana dengan kehidupan yang sangat membimbangkan, mereka akan mengalami tekanan jiwa, trauma dengan pandemik COVID-19 seperti takut untuk berjumpa dengan orang sekeliling dan kes bunuh diri yang berlaku disebabkan terlalu memikirkan masalah seperti tiada wang untuk menyara keluarga dan membeli makanan harian. Pandemik COVID-19 ini sangat memberi kesan kepada golongan yang miskin dan golongan B40 yang hanya bergantung hidup terhadap pendapatan bulanan dan gaji harian maupun mingguan. Seperti yang kita sedia maklumkan, kos kehidupan pada masa kini adalah tinggi, terutama bagi mereka yang mempunyai anak-anak kecil yang memerlukan pemakaian pampers dan susu. Disebabkan pandemik COVID-19 ini, kadar kes masyarakat yang mengalami masalah depresi dan penyakit anxiety meningkat. Hal ini sangat menakutkan kerana penyakit ini boleh menyerang sesiapa sahaja, terutama mereka yang hilang punca pendapatan sepenuhnya. Lagi menyedihkan apabila mereka terpaksa menahan lapar disebabkan pandemik ini. Sidang hadirin sekalian, semakin hari semakin meningkat kes COVID-19 di Malaysia. Malah terlalu ramai di antara kita yang menjadi mangsa penularan wabak COVID-19. Adanya yang pergi tidak pulang-pulang dan adanya yang pergi dapat pulang di sisi keluarga kembali. Kadar kematian di Malaysia akibat COVID-19 ini adalah tinggi. Pandemik ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada masyarakat apabila ada di antara kita kehilangan orang tersayang. Jelaslah bahawa wabak COVID-19 ini merupakan wabak penyakit berjangkit yang sangat bahaya dan kita perlu melindungi diri kita dengan kerap membasuh tangan, menjaga perjarakan sosial, memakai pelitup hidung dan mulut dan elakkan berkunjung di kawasan yang sesak. Tegasnya, mencegah adalah jauh lebih baik daripada merawat. Sentiasalah menggunakan prinsip kita jaga kita. Oleh itu, sebagai seorang rakyat yang prihatin, ayolah kita berganding bahu dalam membantu saudara-saudara negara kita supaya mereka tidak rasa keseorangan dan memberikan kesedaran kepada mereka agar mereka tahu bahawa ramai di antara kita yang prihatin dan menyayangi mereka. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.